Okey. Jadi hari ini apa yang kita akan buat? Kita akan sambung perbincangan kita tentang contoh-contoh soalan exam. Okey, jadi kita tengok soalan modul yang dibuat oleh Cikgu Maya daripada SMK Sri Hartamas. Okey, tak apa even. Boleh, tak ada masalah. Okey, Cikgu nak tanya, hari tu kita buat muka surat berapa? Ingat tak? Pada minggu lepas kita buat pada muka surat berapa? Yang ni kita dah buat kan? Simbol-simbol dalam catat adik. Okey, yang ni kita dah buat belum? Maria sedang mencari pekerja di butik. Pelajar, tolong respon. Sidukut dan catat alih. Kita dah buat belum? Sekejap, sudah buat. Okey. Tolong respon sebab kalau tak respon nanti cikgu tak tahu. Tolong respon. Okey, yang ni kita dah buat. Kita tengok set latihan seterusnya. Okey, kalau kita tengok dalam soalan exam tingkatan 2, biasanya dia keluar soalan tentang sistem nombor. Banyak yang keluar tentang sistem nombor. Okey, kita dah banyak bincang tentang sistem nombor. Kita cuba cari topik lain selain daripada sistem nombor. Okey. Yang ni pun sistem nombor juga. Okey, kita tengok yang ni kita bincang ini dulu sebelum kita pergi tempat lain. Tukar yang ni pada muka surat 20 Cuba buka PDF pada muka surat 20. Soalannya, tukar nombor pelapanan berikut kepada nombor perduaan dengan lengkapkan jadual di bawah. Okey. Jadi kita refresh balik apa yang kita belajar. Asas 8. Okey, nak tukar kepada asas 2, cara paling mudah adalah dengan cara satu digit asas 8. Okey. Satu digit asas 8 kita tukar dia menjadi 3 digit. 3 digit asas 2. Yang ni cara yang paling mudah lah. Jika asas 16, satu digit asas 16 nak tukar kepada asas 2, dia akan jadi 4 digit. Okey. 4 digit asas 2. Yang ni cara kita nak tukar nombor asas 8 dan juga nombor asas 16 kepada asas 2. Asas 8 tukar kepada asas 2, satu digit bertukar menjadi 3 digit. Kalau satu digit asas 16 nak tukar kepada asas 2, dia akan jadi 4 digit. Okey, jadi kita tengok soalan ni. Kita recall balik apa yang kita belajar. 72. Kita buat daripada belakang boleh, daripada depan pun boleh. Kalau 7, kita jadikan dia 3 digit, dia akan jadi 1, 1, 1. Kalau 2 adalah 0, 1, 0. Jadi nombor perduaan dia akan jadi 1, 1, 1, 0, 1, 0, asas 2. Okey, cuba tengok 5, 1, 3. Jadi 5 ni akan pecah jadi 3 digit. 5 akan jadi 1, 0, 1. 1 akan jadi 0, 0, 1. 3 akan jadi 0, 1, 1. Okey, jadi nombor perduaan dia akan jadi 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, asas 2. Okey, mudah sahaja caranya untuk menukar asas 8 kepada asas 2. Okey, kita tengok soalan yang lain pula. Nombor penamblasan, yang ni senang sahaja. Kita dah bincang banyak kali dah. Yang ni pun kita dah bincang banyak kali. Asal nombor. Jadi masa exam nanti awak concentrate kepada topik asal nombor sebab biasanya soalan asal nombor tu dia akan banyak keluar. Okey. Yang ni kita dah buat belum? Pelajar nombor 14. Tolong respon. Puan Cikai kita dah buat belum?
Okey, tak apa. Padankan simbol catat alih di bawah dengan arahan yang betul. Dengan arahan yang betul. Okey. Sekarang ni set nilai kepada kosong. Set nilai kepada kosong, dia gunakan simbol apa pelajar? Catat alih. Kalau kita buat catat alih, set nilai kepada kosong, kita guna simbol apa? Kita guna simbol apa untuk set nilai kepada kosong? Segi empat tepat, betul. Okey, bila awak jumpa assign operator, yang ni assign operator ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai operator tu pengendali, dalam bahasa Melayu pengendali tumpukan, assign operator, ataupun kadang-kala dia juga sebut operasi umpukan, assign operator. Jadi bila ada assign operator, dia mesti gunakan simbol proses. Assign operator dia akan gunakan simbol proses. Okey, yang kedua, bila ada keyword, keyword paparkan, masukkan, cetak, baca, tulis dan sebagainya, yang ni dia kena guna simbol input output. Jadi kalau ada keyword, paparkan, tulis, baca, okey, dan sebagainya, simbol input. Okey, seterusnya, yang ni cuba awak tengok, dia ada relational operator. Yang ni. Okey. Dia ada relational operator ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebagai pengendali hubungan. Okey. Pengendali hubungan ataupun relational operator. Okey, bila dia ada relational operator, okey, kebiasaannya kita kena guna simbol diamond. Okey, relational operator dia akan guna simbol diamond ataupun simbol pilihan. Dalam bahasa Inggeris simbol pilihan ni kita panggil sebagai decision. Okey, bila kita ada relational operator ataupun pengendali hubungan. Relational operator ni ataupun pengendali hubungan kita ada berapa? Dalam Python kita ada 6. Kita ada lebih besar atau sama dengan, kurang atau sama dengan dan tidak sama dengan. Bila awak jumpa mana-mana relational operator ataupun mana-mana pengendali hubungan, okey, biasanya dalam catat alih dia akan letak dalam simbol pilihan ataupun dalam decision. Boleh faham pelajar? Dapat tak? Jadi kena salin. Dan kenapa kita letak pengendali hubungan ataupun relational operator ni dalam simbol diamond? Kerana relational operator ni kita gunakan untuk kita dapatkan nilai integer. Untuk kita dapatkan integer pula. Untuk kita dapatkan nilai boolean. Jadi bila kita ada relational expression, yang ni kita panggil sebagai relational expression. Relational expression adalah gabungan daripada relational operator dengan dua operan. Okey, cuba awak tengok dekat sini. Okey, sini kita ada relational operator. Okey, dan dua sebelah kanan ni kita panggil dia sebagai operan. Okey, operan sebelah kanan dia dengan sebelah kiri dia. Okey, bila kita gabungkan relational operator dengan dua operan, okey, dia akan jadi satu expression. Kita panggil sebagai relational expression. Okey. Apa yang menarik tentang relational expression ni? Relational expression dia akan menghasilkan nilai boolean. Dia akan kita
relational expression ni kita boleh evaluate, kita boleh evaluate dia menjadi boolean value. Kita boleh evaluate ni menilai, kita boleh menilai relational expression ni dan dia akan hasilkan satu nilai boolean. Nilai boolean sama ada nilai true atau nilai false. Sebab tu bila awak tengok kalau ada simbol decision, okey, dia akan pecah kepada dua cabang. Satu cabang tu akan jadi true, satu cabang lagi akan jadi false. Okey. Dia kenapa dia boleh pecah? Sebab dalam ni kita letak nilai boolean. Macam mana nak letak nilai boolean? Paling mudah kita gunakan relational expression. Kita gunakan relational operator dan kita gabungkan dengan dua operan dan dia akan jadi relational expression. Okey, dan relational expression ni kita boleh guna untuk kita dapatkan nilai boolean. Okey, sama ada nilai true atau nilai false. Okey, kemudian last kali tamat, kita guna simbol terminal. Ni simbol kita panggil sebagai terminal. Kita gunakan untuk tandakan mula program dan juga tamat program. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni pelajar? Kalau tak faham, bagi tahu cikgu. Kalau ada soalan, tanya. Jangan madu-madu, jangan segan-segan. Tak faham, tanya. Okey, kalau tak ada soalan, kita akan teruskan ke soalan seterusnya. Okey, soalan 1 hingga 3 berdasarkan maklumat di bawah. Okey. Mula set counter, baca perkataan. Okey, bila kita jumpa counter, counter biasanya digunakan dalam while loop. Counter kita gunakan dalam while loop. Okey. Jadi baca perkataan bla bla bla. Okey. Kemudian perkataan terakhir dalam halaman, jika ya tamat, jika tidak ulang langkah 3. Yang ni dia gunakan sekejap. Jika ya dia akan tamat, jika tidak dia akan ulang langkah 3 hingga 5. Okey. Yang ni dia bukan guna while loop, dan yang ni kita tak boleh buat dalam Python. Okey, Python ada dua sahaja. Kalau kita guna Python, dia ada dua sahaja untuk loop. Kita ada for loop, kita ada while loop. Yang ni dalam Python. Dan dalam Python, while loop ni kita gunakan counter ataupun pembilang. Kita gunakan counter atau pembilang. Dan dalam for loop ni kita akan guna iterator. Kita akan guna iterator. Iterator ni dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebagai perentas. Kita gunakan perentas ataupun iterator. Yang ni dalam Python. Tetapi dalam Python dia akan ulang jika ya. Okey. Begitu juga dengan for loop. For loop akan ulang jika dia dapat nilai true. Dia akan ulang jika dia dapat nilai true. Ulang selagi true. Okey, selagi syarat dia kita dapat true. Begitu juga dengan while loop. While loop juga dia akan ulang selagi syarat dia kita dapat nilai true. Tetapi cuba awak tengok dia punya algoritma, dia ulang bila syarat dia dapat false. Nampak? Okey. Ada satu lagi loop yang mana dia akan ulang jika dia dapat nilai false. Tapi kita tak ada dalam Python benda tu. Benda tu ada dalam Scratch. Awak ingat masa form 1 awak ada belajar Scratch. Okey. Dan dalam Scratch kita ada satu loop yang dinamakan sebagai repeat until. Repeat until loop. Dan repeat until loop dia akan ulang bila dia dapat nilai false. Okey, jadi Scratch ni ada dua loop sebenarnya. Kita ada forever loop
Kita ada repeat until loop. Satu lagi tak salah saya, dia ada loop ikut counter. Nak loop berapa kali. Ada 3 dalam Scratch. Tak salah saya. Dalam Scratch kita ada 3 loop. Dalam Python kita ada 2. Okey. Dalam Python kita ada 2 jenis loop. Dalam Scratch kita ada repeat until. Yang kedua kita ada repeat forever. Repeat forever maknanya dia akan ulang selama-lamanya. Repeat forever ni dia lebih kurang sama macam while loop. Repeat forever. Kemudian satu lagi dia ada repeat guna counter. Contohnya dia repeat berapa kali? Contohnya dia repeat 5 kali. Okey. Jadi ada repeat yang guna counter, ada repeat until, ada repeat forever. Yang ni dalam Scratch. Scratch ada 3 jenis variasi. Okey, saya tak nak cerita banyak pasal variasi yang lain, tapi kita nak tengok pada soalan dia akan ulang jika dapat false. Okey, yang jenis ulang bila dapat false ni adalah yang menggunakan repeat until. Okey, dia akan ulang selagi mana dia dapat nilai false. Jadi algoritma ni sebenarnya merupakan algoritma yang kita boleh gunakan untuk Scratch, untuk Scratch. Tapi kalau untuk Python kita tak boleh guna algoritma ini. Okey. Jadi tak kisahlah guna Python atau guna Scratch. Kita tengok apa soalannya. Maklumat di atas menunjukkan algoritma dalam bentuk apa? Yang ni apakah bentuk algoritma? Algoritma ada 2 bentuk ataupun ada 2 model. Ada 2 model yang kita boleh gunakan untuk algoritma. Bukan sebenarnya 2. Sebenarnya banyak model sebenarnya. Tapi yang awak belajar cuma 2. Apa yang awak belajar? Model apa yang awak belajar? Model yang pertama, awak belajar pseudocode. Model yang kedua, awak belajar carta alih. Ada pseudocode, ada carta alih. Yang tu apa yang awak belajar semasa tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Bila awak masuk dekat universiti, awak akan jumpa model-model yang lain yang kita guna untuk algoritma. Jadi sebenarnya algoritma ada lebih daripada 2. Tapi untuk asas sains komputer, awak hanya belajar 2 model dan ini merupakan algoritma yang menggunakan model pseudocode. Dia menggunakan pseudocode. Jadi jawapan kepada soalan yang pertama, yang ini adalah pseudocode. Okey. Terima kasih Nuha. Jawapan awak betul. Okey, cuba tengok soalan nombor 2. Apakah struktur kawalan yang mungkin digunakan dalam algoritma di atas? Tandakan pada jawapan yang betul. Kalau pilihan bersarang confirm salah lah. Dia adalah struktur kawalan ulangan. Tapi dalam English tu kita panggil sebagai repeat until. Repeat until loop. Repeat until loop. Okey, sekejap. Soalan bukan tanya pasal variasi. Cikgu yang salah. Okey, cikgu yang salah. Soalan tanya, apakah struktur kawalan? Struktur kawalan yang digunakan. Jawapan dia bukan yang ni. Jawapannya adalah struktur kawalan ulangan. Sebab soalan tak tanya variasi. Soalan tanya apakah struktur kawalan yang digunakan. Jadi dalam Scratch kita ada struktur kawalan. Okey, kita ada 3 struktur kawalan. Yang pertama kita panggil sebagai struktur kawalan berjujukan. Okey. Yang ni dalam Scratch. Yang kedua kita ada struktur kawalan pilihan. Yang ketiga kita ada struktur kawalan ulangan. Dan struktur kawalan pilihan dengan struktur kawalan ulangan ada banyak variasi. Ada banyak variasi. Antara variasi yang ada dalam struktur kawalan ulangan dalam Scratch kita ada repeat until. Ataupun ulang selagi. Repeat until loop. Ataupun ulang selagi dalam bahasa Melayu. Yang kedua variasi. Yang ini kita panggil jenis. Jenis struktur kawalan yang ada dalam Scratch. Jadi jenis struktur kawalan ulangan yang ada dalam Scratch adalah yang pertama repeat until loop. Yang kedua kita ada repeat forever. Yang ketiga kita ada repeat berapa kali. Repeat how many, berapa banyak.
Yang ni cikgu tak ingat apa nama dia. Nanti kita check balik. Okey, jadi kita ada 3 jenis variasi. Soalan tak tanya jenis. Soalan tak tanya jenis struktur kawalan ulangan. Soalan tanya apakah struktur kawalan yang digunakan. Jadi apakah struktur kawalan dia? Yang ni kita gunakan repeat until. Dan repeat until ni merupakan struktur kawalan. Repeat until ni merupakan struktur kawalan ulangan. Jadi jawapan dia yang bawah. Kotak yang bawah. Okey, cuba tengok soalan seterusnya. Algoritma yang di atas digunakan untuk membilang jumlah perkataan dalam satu teks. Ya ke nak bilang perkataan? Cuba cek. Set counter pembilang pada sifar, baca perkataan, tambah counter pada pembilang. Baca perkataan tak akhir halaman. Jika ya, tambah. Jika tidak, ulang. Betul. Okey, algoritma di atas ni digunakan untuk membilang berapa jumlah perkataan dalam satu muka surat. Jawapannya adalah betul. Okey, seterusnya cuba tengok muka surat 24. Muka surat 24. Okey, padankan contoh carta alif di bawah dengan struktur kawalan yang sesuai. Okey, struktur kawalan. Yang ni soalan ni. Okey, struktur kawalan ada 3 sahaja. Kita tak ada struktur kawalan pilihan tunggal. Kita ada struktur kawalan pilihan. Kita ada struktur kawalan ulangan. Satu lagi kita ada struktur kawalan berturutan. Dia tak ada pilihan tunggal, pilihan bersarang ni tak ada. Yang ni bukan struktur kawalan. Yang ni kita panggil sebagai statement ataupun pernyataan. Yang ni merupakan variasi dalam struktur kawalan pilihan. Jadi kita ada struktur kawalan berjujukan. Okey. Struktur kawalan berjujukan ataupun berturutan. Yang kedua, kita ada struktur kawalan pilihan. Okey, struktur kawalan pilihan kita ada banyak variasi. Antara variasi yang ada, kita ada pernyataan. Pernyataan pilihan tunggal. Okey. Kita tak panggil struktur kawalan pilihan tunggal. Kita panggil pernyataan pilihan tunggal ataupun dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris kita panggil sebagai if statement. Yang kedua kita ada if else statement. If else statement ni dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai pernyataan dui pilihan, pernyataan dui pilihan ataupun if else statement. Ia merupakan variasi yang ada dalam struktur kawalan pilihan ataupun kita kata jenis struktur kawalan pilihan yang ada. Jenis-jenis struktur kawalan pilihan yang ada. Yang pertama kita ada variasi, pernyataan pilihan tunggal, pernyataan dui pilihan. Kemudian kita ada multiple if statement dan juga multiple if else statement. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai pernyataan pelbagai pilihan. Pernyataan pelbagai pilihan. Kemudian kita ada nested if statement dan kita ada nested if else statement. Dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai pernyataan pilihan bersarang. Yang ni dalam bahasa Melayu. Bahasa Inggeris nested if statement dengan nested if else statement. Okey, dan ada macam-macam lagi variasi. Ada macam-macam lagi variasi yang ada. Yang ni antara contoh variasi yang kita selalu jumpa. Okey, kemudian kita ada struktur kawalan yang ketiga, iaitu struktur kawalan ulangan. Struktur kawalan yang ketiga, dan struktur kawalan ulangan juga ada banyak variasi. Dalam Python kita ada for loop. For loop. Yang kedua, variasi yang kedua kita ada while loop. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai ulangan for dengan ulangan while. Ulangan for dengan ulangan while. Dalam Scratch kita ada variasi yang lain. Dalam Scratch kita ada repeat until loop. Repeat until loop, dan satu lagi dalam Scratch kita ada forever loop. Forever loop ni dia lebih kurang macam while loop fungsi dia. Yang ni yang bawah ni adalah yang dalam Scratch. Yang dua dekat atas ni dalam Python. Dan bila awak naik tingkatan 4, awak akan belajar Java.
Dalam Java kita ada satu lagi loop, satu lagi variasi yang kita namakan sebagai do while loop. Yang ini dalam Java. Okey, jadi bergantung kepada bahasa yang awak guna. Kalau awak guna Python, kita ada dua ni, Python. Okey, yang dua ni kita gunakan dalam Scratch. Yang bawah ni, okey, Java ada tiga. Python atau Java. Java ada for loop, Java ada while loop, Java ada do while loop dan Java juga ada for each loop. 3.6 kita ada for each loop. Okey. Dalam yang ni jadi Java ada 4, mungkin lebih daripada 4 cikgu pun tak perasan. Okey, yang ni ada dalam Java. Okey, yang atas dua ni pun juga ada dalam Java. Jadi bergantung kepada bahasa yang kita gunakan, ada variasi-variasi loop yang berbeza, Okey, jadi yang dalam 2.1, 2.2, 2.3 ni, yang ni kita panggil jenis apa? Yang ni kita panggil sebagai jenis struktur kawalan pilihan, ataupun kita panggil variasi. Variasi ataupun kadang-kadang kita panggil dia sebagai jenis struktur kawalan pilihan. Okey, yang dalam 3.1 sampai 3.6 ni kita panggil apa? Yang ni kita panggil variasi. Variasi ataupun kita panggil jenis struktur kawalan ulangan. Jadi jenis ataupun variasi struktur kawalan ulangan ni dia bergantung kepada kita punya bahasa. Lain bahasa dia, lain variasi yang dia ada. Jadi semakin banyak awak belajar tentang coding, awak akan jumpa makin banyak variasi yang ada. Okey, masa tingkatan 1 awak jumpa 2 ni. Awak jumpa 3 sebenarnya masa form 1. Masa form 2 awak jumpa yang ni pula. Masa form 4 awak akan jumpa yang bawah ni pula. Okey, jadi makin banyak kita belajar, makin banyak kita jadi tak tahu sebab sama macam cikgu makin banyak cikgu baca, makin banyak pula rasa macam tak tahu sebab ada macam-macam dekat dunia ni. Ni baru 3 bahasa, baru Python, Scratch dengan Java. Belum lagi masuk bahasa-bahasa yang lain. Lain bahasa, lain pula dia punya variasi dia. Jadi kita kena sentiasa membaca, sentiasa buat latihan. Okey. Jadi yang ni cuba tengok, yang ni kita panggil sebagai if-else statement. Sebab apa? Sebab dia ada 2 pilihan dan dia turun ke bawah. Dan selepas dia turun ke bawah, dia tak naik atas balik. Dia tak naik atas balik. Okey, kalau yang naik atas balik contohnya macam ni. Dia pergi dekat terima permohonan, lepas terima permohonan dia naik atas balik dekat sini. Dia patah balik. Kalau yang jenis patah balik tu kita panggil sebagai struktur kawalan ulangan. Okey, tapi yang ni bukan struktur kawalan ulangan. Yang ni kita panggil sebagai struktur kawalan pilihan. Yang ni merupakan struktur kawalan pilihan. Okey, struktur kawalan pilihan. Dan apakah variasi struktur kawalan pilihan yang dia guna? Yang ini merupakan if-else statement. Variasi if-else statement ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai pernyataan. Statement dalam bahasa Melayu pernyataan. Pernyataan dui pilihan. Okey. Jadi yang ini merupakan struktur kawalan pilihan dalam variasi pernyataan dui pilihan. Okey, cuba tengok yang bawah. Yang bawah ni merupakan apa ni? Yang ni pelik ni. Jika if, dia akan do nothing. Bila false, dia akan ni. Tak boleh sebenarnya macam ni. Kalau dalam if statement, dia mesti yang ni true. Bila false, baru dia do nothing. Yang ni false. Dia tak boleh terbalik. Yang ni yang case macam ni sebenarnya dia tak wujud. Dia sepatutnya bila dia nak buat something, yang ni bila dia true. Okey, yang ni bila false. Jadi kita terbalikkan dia. Dia silap cetak ni. Dia silap cetak. Jadi yang ni sepatutnya true. Okey, yang ni akan jadi false. Okey, apa yang berlaku? Bila true dia akan terima permohonan, bila false dia akan do nothing. Okey, dan untuk true syarat dia ni pun kita kena terbalikkan. Syarat dia ni pun kita kena terbalikkan. Jadi bila kita terbalikkan syarat, negation. Negation kepada umur is less than 18, yang ni kena tukar kepada umur
greater than or equal to 18, dia akan jadi negation kepada syarat yang ni. Okey, jadi jika umur lebih besar atau sama dengan 18, dia akan terima permohonan. Jika tidak, dia akan do nothing. Okey, sepatutnya macam tu. Dalam coding, dia akan jadi macam ni. If umur greater than or equal to 18, okey, nota bertindih, lepas tu dia akan print terima permohonan. Okey, dia macam tu coding dia. Dia tak ada bila force pergi terima permohonan, yang ni tak ada. Okey, kalau nak dia sepatutnya macam tu. Bila true baru dia buat, bila false dia do nothing. Okey, jadi yang ni merupakan struktur kawalan apa? Yang ni kita panggil dia sebagai struktur kawalan pilihan. Okey, struktur kawalan pilihan. Okey, dan apakah variasi yang dia guna? Variasi yang dia merupakan variasi pernyataan pilihan tunggal, pernyataan pilihan tunggal, ataupun dalam English kita panggil dia sebagai if statement, if statement. Dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai pernyataan pilihan tunggal. Okey, boleh faham untuk nombor 2? Untuk nombor 2 ni dia sepatutnya bila true baru dia akan do something. Okey, bila false dia akan tak buat apa-apa. Yang ni terbalik, terbalik. Okey, dan bila terbalik syarat dia pun kena tukar. Kita kena negate sebenarnya syarat, kita tukar kepada umur. Adakah umur greater than or equal to 18? Okey, boleh faham pelajar? Faham ke tak ni? Tolong respon. Kalau tak faham, cakap tak faham. Cikgu boleh terangkan semula. Carson, Ernest, Evan, awak boleh faham? Okey, kalau tak faham, bagi tahu. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Kita nak tengok apakah struktur kawalan dia dan apakah variasi yang dia guna. Nombor 3. Okey, cuba tengok nombor 3 ni. Dia naik atas balik. Tengok. Dia tidak. Lepas tidak, dia akan do something. Lepas dia do something, dia akan naik atas balik. Dia akan naik atas balik. Okey, yang ni merupakan struktur kawalan apa? Bila dia naik atas balik. Struktur kawalan apa, kelas? Struktur kawalan apa ni? Cikgu tanya bila dia naik atas balik ni awak. Cepat-cepat. Awak nak exam ni minggu depan ni. Struktur kawalan apa? Struktur kawalan ulangan. Struktur kawalan ulangan. Bila awak tengok dalam carta alih, dia ada anak panah naik atas balik semula. Yang tu merupakan struktur kawalan ulangan. Okey. Dan apakah variasi yang digunakan ini? Variasi apa? Jika true, dia akan do nothing. Bila false, dia akan buat something. Okey, dia akan ulang bila false. Struktur kawalan apa yang akan ulang bila false? Struktur kawalan yang ulang bila false adalah repeat until loop. Dia menggunakan variasi repeat until loop. Okey, dan repeat until loop ni dalam bahasa apa yang ada? Dalam bahasa Scratch. Dalam bahasa Scratch. Jadi untuk carta alih yang ni, boleh tak kita gunakan dalam Python? Carta alih ni. Katakanlah saya gunakan carta alih ni untuk buat coding Python. Boleh ke tak boleh, kelas? Jawapannya tak boleh. Kenapa saya tak boleh tukar kepada coding Python carta alih dia? Kerana carta alih ni menggunakan variasi. Dia menggunakan variasi repeat until loop. Repeat until loop hanya ada dalam Scratch. Repeat until loop hanya ada dalam Scratch. Dalam Python tak ada repeat until loop. Jadi macam mana kalau saya nak buat carta alih? Saya nak buat carta alih untuk Python. Kalau nak buat carta alih untuk Python, kita kena tukar. Kita kena tukar. Kira-kira tambah 1 ni kena letak ke dekat sebelah ya. Ya dengan tidak tu kena tukar. Baru kita boleh gunakan untuk Python. Okey. Jadi macam mana kalau carta alih nak buat untuk Python, kita kena buat macam ni. Ya dengan tidak ni kita kena tukar. So sini akan jadi ya. Sini akan jadi tidak. Okey, yang ni akan naik atas balik. Dan bila kita tukar ya dengan tidak, yang ni syarat dia kena tukar. Juga syarat ni kita kena ambil negation. Negation kepada kira sama dengan 3 adalah kira tidak sama dengan 3. Okey, kita ambil negation. Kita ambil negation.
Yang ni sama dengan tukar kepada tidak sama. Jadi kita baca, adakah kira tidak sama dengan 3? Jika dia tidak sama dengan 3, kita akan buat kira is set to kira tambah 1. Okey, yang ni kita namakan struktur kawalan apa? Kalau yang macam ni kita namakan struktur kawalan ulangan. Struktur kawalan ulangan. Dan apakah variasi yang diguna? Variasi yang digunakan, yang ni catat alih yang tak penuh. Catat alih yang tak penuh sebab dia ada konektor-konektor ni. Jadi dia mungkin gunakan for loop, dia mungkin gunakan while loop. Dia mungkin gunakan for, dia mungkin gunakan while. Jadi kemungkinan besar dia gunakan while loop. Jadi while loop ada dalam Python. Jadi kalau kita buat catat alih macam ni, kita boleh gunakan catat alih ini untuk kita buat coding dalam Python. Okey, kenapa cikgu rasa dia adalah while loop? Kerana kira. Kira ni biasanya merupakan pemboleh ubah yang digunakan untuk pembilang. Dan pembilang dalam Python kita gunakan while loop. Jadi sebab cikgu teka sebenarnya, cikgu teka kira ni merupakan satu pembilang. Dan pembilang biasanya kita gunakan dalam bukan while loop, sorry. Betul-betul. Pembilang kita gunakan dalam while loop dalam Python. Okey, kalau for loop kita gunakan iterator. Jadi tak pasti dia gunakan ni pembilang ke atau apa. Jadi jawapan kalau dia tanya variasi yang digunakan, mungkin ada dua jawapan yang betul. Yang pertama mungkin dia gunakan while loop, mungkin juga dia gunakan for loop. Tapi cikgu tak pasti dia gunakan while ke ataupun dia gunakan for kerana catat alih ni merupakan catat alih yang tidak penuh. Kalau catat alih itu catat alih yang penuh, baru kita boleh tengok variasi apa yang digunakan sebenarnya. Okey, sebab ini catat alih scratch sahaja, jadi dia mungkin ada dua jawapan yang betul. Okey, yang itu merupakan loop, merupakan loop yang awak belajar semasa tingkatan 1 dengan tingkatan 2. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni, kelas? Okey, kalau tak ada, kita tengok pada muka surat berikutnya. Okey. Muka surat 26, muka surat 26. Okey, cikgu nak awak buat dulu, lepas tu cikgu akan bincang jawapan. Tulis sudokod pada atau cara tersebut. Satu lagi lukis catat alih. Okey, cuba buat dulu, cikgu bagi masa lebih kurang 10 minit. Okey, selepas 10 minit kita bincang dia punya jawapan. Okey, cikgu akan pecahkan awak kepada grup. Cikgu akan pecahkan awak grup dan awak berbincang dalam grup. Sekejap. Okey, Aina kata soalan ni kita dah pernah bincang. Jadi awak tengok rakaman kelas yang minggu lepas. Sebab ada jawapan. Saya dah bagi jawapan pada kelas minggu lepas. Jadi soalan ni kita dah pernah bincang rupanya. Kita tengok soalan yang lain. Okey, soalan ni kita dah pernah bincang juga ke Aina? Tolong respon. Sebab tu cikgu nak pelajar-pelajar respon. Kalau pelajar tak respon, cikgu tak tahu yang mana satu yang awak dah pernah buat, mana satu yang awak belum pernah buat. Okey, jadi soalan ni kita belum pernah buat. Okey, soalan nombor 19, Suresh ingin mencari pekerja untuk kedai buku secara atas talian. Okey, dan apakah syarat dia kata 18 tahun ke atas. Okey, syarat kedua adalah lelaki. Dia nak lelaki umur 18 ke atas. Okey, sekiranya syarat kedua-dua dipenuhi, permohonan akan diterima. Sebaliknya, jika kedua-dua syarat tidak dipenuhi, permohonan akan ditolak. Jadi soalan ni macam tak betul ni. Okey, soalan ni kurang betul sikit sebenarnya. Sebab dia sepatutnya macam ni. Dia sepatutnya sekiranya kedua-dua syarat dipenuhi, permohonan akan diterima. Okey. Sebaliknya, bila sebaliknya kita kena ambil negation. Negation kepada kedua-dua syarat dipenuhi adalah sekiranya salah satu syarat tidak dipenuhi, bukannya kedua-dua. Sepatutnya sini kena tukar kepada negation dia. Negation dia adalah sekiranya salah satu
atau kedua-duanya. Ah, sekiranya salah satu atau kedua-dua syarat tidak dipenuhi. Okey. Jadi soalan ni dia macam silap sikit eh. Awak betulkan soalan, sebaliknya sekiranya salah satu atau kedua-dua syarat sekiranya salah satu atau kedua-dua syarat tidak dipenuhi. Tukar kepada salah satu atau kedua-dua syarat tidak dipenuhi. Okey, permohonan akan ditolak. Jadi tukar yang ni sahaja. Tukar yang cikgu bulatkan tu sahaja. Okey, pemohon juga perlu masukkan nama. Pemohon perlu masukkan IC, jantina, umur dengan nombor telefon. Okey, dia kena masukkan nama, nombor IC, jantina, umur dengan nombor telefon sebagai input. Okey, kemudian soalannya, tulis pseudocode untuk atur cara tersebut. Okey, boleh awak bincang sekali lagi untuk soalan 15, 19 ni? Boleh? Okey, awak bincang soalan 19 dalam apa? Dalam breakout room dalam breakout room, dan awak tukar soalan kedua-duanya, tukar salah satu atau kedua-duanya syarat tidak dipenuhi. Okey, sekarang cikgu akan pecahkan semula awak kepada breakout room. Okey, open all room.
Okey. Jadi cikgu share semula. Okey, kelas. Macam ni. Cuba tengok. Soalan tadi sebenarnya kita dah bincang pada minggu lepas. Soalan Hana ni. Okey, sekarang kita bincang soalan nombor 19. Okey, Suresh dia nak cari pekerja secara atas talian. Okey, kemudian dia kata saya syarat calon ni bla bla bla, sekiranya syarat dipenuhi, apa yang dia buat, sebaliknya apa dia buat. Pemohon juga perlu masukkan bla bla bla. Soalan dia kata tuliskan pseudocode untuk atau cara tersebut. Okey, pseudocode. Jadi pseudocode ni kita buat semasa kita buat algoritma, iaitu pada fasa yang kedua, fasa reka bentuk. Yang ni kita buat pseudocode pada fasa reka bentuk, kita buat algoritma. Jadi nak bantukan awak mudah buat pseudocode, awak kena buat analisis. Sebab tu ada pelajar dia kata otak-otak dia tak boleh nak berfikir. Dia punya sel otak dia tak berfungsi. Kenapa jadi macam tu? Sebab awak tak mulakan dengan analisis. Okey, bila awak dah expert, awak boleh skip analisis, boleh terus buat reka bentuk. Tapi oleh kerana awak belum expert, awak mulakan dengan analisis. Analisis awak gunakan IPO model. Okey, awak gunakan IPO model untuk buat analisis. Jadi awak kenal pasti input, awak kenal pasti proses, IPO, awak kenal pasti output. Yang ini merupakan 3 benda yang awak kena kenal pasti semasa buat analisis. Jadi dalam carta alih, kita hanya buat benda ni je. Kita buat input, proses, output. Yang ni je yang kita buat. Yang lain kita skip. Yang ni sahaja yang kita buat dalam carta alih. Kita masukkan input, kita proses, kita paparkan output. Yang tu sahaja. Okey, berbalik kepada soalan. Suresh ingin mencari pekerja untuk kedai bukunya secara atas talian. Jadi pseudocode ni dia seriusnya kita gunakan nombor lah. Kita ada nombor 1, kita letak mula. Okey, kita ada nombor 2, nombor 3 dan nombor 4 seterusnya lah. Okey, kemudian ada pelajar dia buat macam ni. Nombor 2 dia buat cari pekerja. Cari pekerja atas talian. Okey, cikgu nak tanya, betul ke salah carta alih ini? Carta alih pula. Betul ke salah pseudocode dia? Salah Tak perlu pun kita letak Suresh nak mencari pekerja kat dalam pseudocode sebab dia tak ada kena-mengena, ni cuma macam intro saja, macam bunga-bunga saja. Tapi ia tak memberi sebarang makna. Okey, jadi ingat kita buat teknik apa? Kita buat teknik peniskalaan kita buat teknik peniskalaan, kita ambil benda yang penting, kita tinggalkan benda yang tak penting. Okey, dalam pseudocode, dalam carta alih, yang penting apa dia? Yang penting yang ni awak 3 benda ni. Input, proses dengan output. Yang ni yang penting semasa awak buat carta alih, semasa awak buat pseudocode. Jadi benda yang tak penting, awak tak payah buat, awak tinggalkan sahaja. Contohnya macam Suresh nak cari pekerja secara atas talian. Yang tu tak ada kena mengena pun dia kurang penting. Jadi kita tinggalkan sahaja ayat tu, kita cuba cari apakah info penting yang diberi dalam soalan. Okey, info penting yang pertama adalah apa info dia yang penting? Yang pertama dia kata syarat untuk calon pekerja ialah lelaki. Lepas tu umur 18 tahun ke atas. Yang ni dia punya syarat. Yang tu penting. Yang penting kita highlight. Yang penting kita highlight. Sekiranya syarat dipenuhi, dia akan tulis permohonan akan diterima. Kalau syarat tak dipenuhi, okey, dia akan kata permohonan akan ditolak. Yang tu penting. Yang tu penting. Kemudian apa lagi yang penting? Yang penting selain daripada tu, dia kata pengguna juga perlu masukkan nama. Masukkan nama, masukkan nombor IC, jantina, umur dan nombor telefon. Yang ni merupakan input. Jadi input penting tak dalam pseudocode dengan carta alih? Penting. Jadi 3 benda saja yang penting dalam carta alih dengan pseudocode. Input, proses dengan output. Selain daripada input, proses dengan output tu, awak boleh abaikan. Awak boleh abaikan. Tak perlu letak dalam carta alih, tak perlu letak dalam pseudocode. Jadi
cari pekerja secara atas talian tu tak payahlah letak dalam sudut kod. Nak buat apa? Tak nak buat apa, nak letak dalam catat alih sebab benda tu tak penting. Jadi ingat kita belajar pemikiran computational. Teknik yang pertama apa dia? Pengecaman corak. Teknik yang kedua kita buat apa? Peniskalaan. Contohnya lah pengecaman corak, peniskalaan. Lepas tu apa lagi kita buat? Pengitlakan. Satu lagi teknik leraian. Jadi nampaknya saya menggunakan teknik leraian. Saya pecahkan dia punya dia punya analisis kepada 3, kepada input, proses dan output. Teknik leraian. Jadi gunakan teknik-teknik pemikiran computational. Barulah sel otak awak bersambung. Macam mana sel otak tak bersambung? Awak belajar teknik pemikiran computational tapi awak tak nak guna teknik tu dalam selesaikan masalah. Jadi bila kita nak selesaikan masalah, kita guna apa yang kita belajar. Practice. Practice akan jadikan kita perfect. Jadi gunakan teknik tu. Sentiasa gunakan teknik tu bila kita selesaikan masalah. Teknik leraian, teknik pengecaman corak, teknik pengitlakan, teknik peniskalaan. Gunakan empat-empat tu. Okey. Barulah sel-sel otak awak bersambung. Boleh, Wong Cikai? Dapat? Cousin, Ernest Wong, Ivan, Aina, Ashini, dapat jadi itu cikgu pesan. Semasa exam, kita gunakan teknik-teknik yang kita guna tu, yang kita belajar. Jangan belajar je, belajar hafal. Habis kalau asyik belajar hafal, awak tak apply pun benda tu dalam kehidupan seharian. Tak guna juga. Ilmu ni kita belajar untuk digunakan, bukan belajar untuk hafal. Belajar untuk hafal ni setakat nak dapat A dalam exam, nak buat apa? Awak dapat A dalam exam, tapi bila ada masalah, tak boleh nak selesaikan masalah. Sebab apa tak boleh nak selesaikan masalah? Awak belajar untuk dapat A, bukan belajar ilmu tu untuk digunakan kemudian hari. Jadi kita belajar ilmu, kita gunakan balik apa yang kita baca. Okey. Jadi cikgu gunakan teknik leraian untuk pecahkan input, proses dengan output. Kemudian cikgu gunakan teknik peniskalaan. Nampak cikgu highlight ni? Cikgu highlight ni, cikgu gunakan teknik peniskalaan. Tinggalkan yang tak penting, ambil sahaja yang penting. Tak payahlah nak letak nombor 2 suruh mencari pekerjaan secara online. Tak perlu. Tak perlu letak benda tu dalam sudut kod, tak perlu letak dalam flowchart sebab tak penting. Okey. Jadi apa yang penting? Yang penting ialah input, proses dengan output. Jadi benda tu lah yang sepatutnya kita letak dalam sudut kod dalam catat alih kita. Okey, jadi nombor 2 apa kita buat? Nombor 2 kita buat input. Jadi bila kita buat input, saya tengok tadi ada jawapan, dia buat macam ni. Aduh. Cikgu ni, nasib baik saya bukan cikgu sekolah awak. Kalau saya cikgu sekolah awak tu dah pening. Dah lah ajar penat-penat. Lepas tu bila exam tak dapat jawab. Mana dah cikgu tak pening kesian cikgu awak kat sekolah tu. Tak tahu cikgu nak bayang macam mana. Okey. Jadi nombor 2, input. Ada input, ada pelajar buat macam ni. Setkan nama. Macam tu. Setkan nama. Setkan nama ni bukan input awak. Setkan nama ni merupakan proses. Jadi bila kita nak gunakan keyword, pastikan awak gunakan keyword yang sesuai. Jadi kalau input, keyword apa yang awak nak gunakan untuk input? Keyword yang digunakan untuk input, awak boleh gunakan keyword input atau keyword masukkan atau keyword baca. Yang ni merupakan keyword yang awak boleh gunakan untuk input. Jangan pula awak gunakan keyword setkan. Setkan ni merupakan keyword yang digunakan untuk proses. Boleh. Jangan confuse dengan penggunaan keyword. Jadi gunakan keyword yang betul untuk benda yang kita nak guna. Jadi kalau kita nak guna input, jangan guna setkan. Gunakanlah masukkan. Pening cikgu jadi. Okey, macam-macam jawapan ada. Jadi masa kita buat tu, fikir dulu dan pilih keyword yang sesuai. Jadi kita buat masukkan nama. Okey, kita ikut apa yang diberi dalam soalan. Nama, nombor kad pengenalan, jantina, umur, nombor telefon. Masukkan semua benda. Ada pelajar dia buat macam ni. Dia buat macam ni. Nombor 3, dia buat masukkan nombor kad pengenalan.
kad pengenalan. Lepas tu nombor 4, dia buat masukkan jantina. Okey, yang macam ni boleh, boleh, tak ada masalah. Tetapi dia jadi panjang. Dia masalah bila awak nak lukis carta alih. Bila awak nak lukis carta alih, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi mula. Lepas tu awak buat input, masukkan nama. Lepas tu awak buat input, masukkan nombor kad pengenalan. Lepas tu awak buat input, masukkan jantina. Jadi simbol input dalam carta alih ni dia akan keluar banyak kali. Kenapa dia keluar banyak kali? Sebab dekat suruh kod awak buat banyak kali, masukkan tu banyak kali. Bila masukkan tu banyak kali, dalam carta alih pun input tu akan jadi banyak kali. Lepas input lagi, lepas input lagi, lepas input lagi. Habis bila nak siap carta alihnya, banyak sangat input. Jadi kita boleh gabungkan sebenarnya input kita. Input tu kita gabungkan. Macam mana nak gabungkan? Okey, kalau awak nak gabungkan, awak pisahkan input tu dengan koma. Jadi perkataan masukkan ni tak perlu kita letak banyak kali. Kita letak sekali sahaja. Jadi ingat dalam exam yang penting ialah masa. Awak nak jawab exam, kalau awak buat macam ni, nanti habis masa awak kat situ je. Kita fikir macam mana nak jawab dan kita dapat jimatkan masa supaya masa yang ada tu kita boleh guna untuk jawab soalan lain. Jimatkan masa. Jadi macam mana kita nak cantumkan? Nak cantumkan input, awak gunakan koma. Okey, macam ni. Masukkan nama, koma, nombor kad pengenalan. Kad pengenalan. Koma. Lepas tu jantina. Koma. Lepas tu apa lagi? Umur. Koma. Lepas tu nombor telefon. Nombor telefon. Dah siap. Nampak? Saya buat sebaris sahaja. Jadi bila buat sebaris sahaja, apa jimat masa? Tak perlu saya tulis masukkan itu, masukkan ini, masukkan itu, masukkan ini. Letih lah banyak kali nak tulis kan. Sama juga dengan carta alih. Carta alih bila awak dah gabungkan sini, dia tak jadi banyak input. Dia memang banyak input, tapi simbol input tu tak perlu lukis banyak kali. So awak boleh gunakan simbol input tu, awak buat masukkan, lepas tu nama, koma jantina, koma umur, koma nombor telefon. Buat dalam satu simbol sahaja. Tak perlu buat banyak simbol input. Tak perlu banyak-banyak. Kita gabungkan terus. Okey, selepas input, apa yang penting? Proses. Ada proses tak? Tak ada kan? Dia tak ada proses, dia cuma output sahaja. Okey, bila tak ada proses, tak payah buat proses. Jadi, benda yang ada, baru kita buat. Tak ada, tinggalkan. Jadi, yang ada input ada. Proses tak ada. Output ada. Okey, jadi kita buat input dengan output je lah. Okey, selepas masukkan nombor 3, output dia apa? Output dia ada je. Apa output dia? Output dia adalah permohonan diterima, permohonan ditolak. Itu sahaja output dia. Ada 2 sahaja. Dan adakah semua akan diterima? Adakah semua akan ditolak? Tak. Dia ada syarat-syarat dia. Jadi kita masukkan syarat. Syarat kena letak dalam pseudocode. Dalam analisis tak ada syarat. Analisis cuma input, proses dengan output. Syarat tak letak dalam analisis. Syarat kita tak letak dalam analisis. Syarat kita letak dalam pseudocode. Jadi kita letak jika. Okey, letak syarat dia. Syarat dia yang pertama, lelaki. Adakah kita buat jika pekerja lelaki? Betul tak kita buat macam tu syarat dia? Bila awak buat syarat, ingat awak gunakan relational operator. Kenapa kita nak guna relational operator? Sebab nak pulangkan nilai boolean. Ingat syarat kita letak dalam bentuk diamond. Okey, dalam carta alih itu dalam bentuk diamond. Lepas tu dia ada true, dia ada false. Jadi true dengan false ni apa? True dengan false adalah nilai boolean. Macam mana nak dapatkan nilai boolean dekat syarat ni? Cara paling mudah nak dapatkan nilai boolean, kita letakkan relational operator. Less than or equal to, less than or equal to, not equal to. Kita letakkan relational operator dalam simbol diamond ni. Cara paling mudah untuk dapat nilai boolean. Jadi dekat sini boleh tak dapat nilai boolean jika pekerja lelaki tak dapat nilai boolean. Macam mana nak jadikan dia nilai boolean? Kita kena gunakan relational operator.
Sorry. Jadi lelaki ni apa? Lelaki ni adalah jantina. Lelaki ni adalah jantina. Jadi kita buat jika jantina. Ada pelajar dia buat macam ni. Jika jantina ialah lelaki. Okey, betul tak betul? Sebenarnya betul. Tapi seelok-eloknya, okey, ini betul jawapan dia. Tapi seelok-eloknya kita gunakan relational operator. Macam mana nak gantikan jika jantina ialah lelaki kepada relational operator? Kita gantikan ialah tu dengan sama dengan. Cara paling mudah. Jika jantina ialah lelaki. Jadi kita gantikan ialah tu dengan sama dengan. Jika jantina sama dengan lelaki. Noha, kita tak buat pekerja sama dengan lelaki, Noha. Lelaki tu bukan pekerja. Lelaki tu jantina, Lelaki tu jantina. 18 tu umur. 18 tu umur, lelaki tu jantina, bukan pekerja. Nanti kan kita kena tengok value dia. Value dia lelaki. Lelaki atau perempuan, dia punya variable adalah jantina. Boleh? Value lelaki, value perempuan, kita simpan dalam variable jantina. Kalau value 18, 19, 15, okay, value 18, 19, 15, kita simpan dalam variable, umur. Boleh? Tengok value. Tengok value dia, apa variable yang sesuai. Apa variable yang paling sesuai. Bila awak buat pekerja, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab input awak tak ada pekerja. Ada tak input masukkan pekerja? Cuba tengok. Input awak ni, ada tak masukkan pekerja? Tak ada. Yang ada, masukkan nama, masukkan nombor IC, masukkan jantina, masukkan umur, masukkan nombor telefon. Dia tak ada pun kata input. Pemohon juga perlu memasukkan nama, memasukkan pekerja, memasukkan nombor kad pengenalan. Tak ada memasukkan pekerja dalam input. Yang ada, masukkan nama, masukkan nombor kad pengenalan, masukkan jantina, masukkan umur, masukkan nombor telefon. Itu sahaja input yang ada. Tak ada pun masukkan pekerja. Jadi kalau awak buat jika pekerja sama dengan lelaki, tak boleh lah. Dah jadi salah. Kenapa jadi salah bila awak letak jika pekerja sama dengan lelaki? Sebab variable pekerja tak digunakan dalam input. Dalam input kita guna variable jantina. Bila dalam input kita guna variable jantina, jika dekat syarat ni kena letak jantina jugalah. Pastikan nama variable yang awak gunakan konsisten. Ingat pesan cikgu, dalam carta alih, dalam pseudocode, pastikan nama variable yang digunakan adalah konsisten. Daripada atas sampai bawah, nama variable kena konsisten. Jangan gunakan, sekejap nak guna jantina, sekejap nak guna pekerja, sekejap nak guna seks. Contohnya, nak guna bahasa Inggeris pula. Bawah tu jantina, atas tu bahasa Inggeris, seks. Mana boleh? Pastikan guna nama variable yang konsisten. Guna nama variable yang konsisten. Jangan gunakan nama variable campur aduk macam tu. Pastikan nama variable konsisten. Okey, satu lagi lelaki tu adalah value. Value of string. Jadi seelok-eloknya kita letak pengikat kata dekat sini. Kerana dia bukan variable. Lelaki ni bukan variable. Lelaki adalah value. Value of string. Jadi value of string kita letak pengikat kata. Kenapa pula jantina tak letak pengikat kata, cikgu? Jantina tu bukannya value. Jantina tu adalah variable. Variable jangan letak pengikat kata. Kita letak pengikat kata pada string sahaja. Ingat, variable kita letak pada string sahaja, pada value string. Pada variable tak perlu letak. Okey, kemudian jika jantina lelaki 3.1, permohonan diterima. Okey, permohonan diterima ni apa benda? Yang ni output lah. Gunakan keyword apa untuk output? Keyword yang sesuai dengan output ialah paparkan. So, you gunakan keyword paparkan, permohonan diterima. Permohonan diterima tu adalah value, adalah string. Jadi, seelok-eloknya permohonan diterima tu kita letak pengikat kata sebab dia adalah value of string. Permohonan diterima. Okey? Bukan permohonan diterima sebab dalam soalan bukan diterima. Dia kata akan. Permohonan akan diterima. Kita ikutlah apa yang soalan tulis. Permohonan akan diterima. Okey, sebaliknya. Awak boleh letak sebaliknya dekat sini. Okey. Untuk sebaliknya, syarat tak perlu letak. Okey, walaupun dalam soalan dia ada letak syarat, tapi
dalam catat alih, dalam sudut tak perlu letak syarat. Kita terus tulis sebaliknya 3.2 paparkan permohonan akan ditolak. Akan ditolak. Okey. Kalau tak nak guna keyword sebaliknya, kita nak guna keyword apa? Ada pelajar tak suka guna keyword sebaliknya. Kalau tak nak guna keyword sebaliknya, awak boleh gantikan dia dengan keyword jika tidak. Pun boleh juga. Awak boleh gantikan dia dengan jika tidak. Okey. Sebaliknya dengan jika tidak tu maksud dia sama. Dia sinonim. Sinonim. Maksud yang sama. Awak boleh gunakan sebaliknya. Kalau tak nak guna sebaliknya, awak boleh gunakan jika tidak. Okey, nombor 5, tamat jika. Sebab awak buka jika. Bila buka jika, kita tutuplah balik jika. Tamat jika. Okey, dah tamat jika. Nombor 6, tamat program. Okey, selesai. Jadi program ni, dia ada input, dia ada output. Proses tak ada. Dia ada input, dia ada output. Okey, syarat dia ada 2 sebenarnya. Okey, syarat dia ada 2. Jika jantina adalah lelaki, yang nombor 2, umur lebih besar atau sama dengan 18. So awak letak dekat sini dan. Gunakan keyword dan. Kita buat huruf besar, keyword dan. Sebab dia keyword. Dan umur. Okey, umur lebih besar atau sama dengan dan umur lebih besar atau sama dengan 18. Boleh? Nampak tak? Umur lebih besar atau sama dengan 18. Sebab kita ada 2 syarat. Jadi bila ada 2 syarat, macam mana kita nak gabungkan 2 syarat? Cara paling mudah kita gabungkan 2 syarat. Untuk gabungkan 2 syarat, kita guna keyword dan. Okey? Dan atau. Ada 2 sahaja logical operator. Kita gunakan logical operator. Logical operator ataupun dalam bahasa Melayu, pengendali logik ataupun pengendali logical. Kita ada operator dan. Satu lagi kita ada operator atau. And dengan or. Masa bila nak guna dan, masa bila nak guna atau. Dan kita guna jika mesti penuhi kedua-duanya. Jika nak penuhi kedua-dua syarat, kita mesti guna keyword dan. Kalau kita nak penuhi salah satu. Kalau nak penuhi salah satu syarat sahaja, kita gunakan keyword. Kita gunakan keyword atau. Keyword atau ni salah satu sahaja. Salah satu atau kedua-duanya. True. Kita guna atau. Tapi kalau dia nak kedua-dua syarat dipenuhi, kita kena guna dan. Okey, keyword dan ni kerana dia nak penuhi kedua-dua syarat. Jadi kita guna logical operator and. Sebab tu dekat sini kita letak dan. Kita letak dan. Okey, yang ni cara paling mudah. Cara paling mudah untuk kita gabungkan lebih daripada satu syarat. Ada cara yang lain, kita juga boleh gunakan nested if. Kalau gunakan nested if, boleh juga dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Cikgu tunjukkan contoh yang lain. Nombor 1, mula. Nombor 2, masukkan input. Nombor 3, jika jantina sama dengan lelaki. Okey. Lepas tu dekat dalam dia pula, dia letak jika. 3.1, dia buat jika satu lagi. Jika umur lebih besar atau sama dengan 18. Okey. Yang ni kita panggil sebagai nested if statement ataupun pernyataan pilihan bersyarat. Yang macam ni pun boleh. Tapi serabut sikit. Dia nampak serabut sikit sebab dia banyak sangat jika. Okey, bila awak buka 2 jika, awak kena tutup 2 jika. Jadi jika umur, lepas tu dia akan paparkan 3.1.1. Dia akan paparkan permohonan diterima. Okey. Kemudian jika tidak, letak kat sini 3.2. Jika tidak. Jika tidak, lepas tu 3.2.1 paparkan permohonan ditolak.
Okey. Sekejap cikgu buka ni bagi nampak sikit. Cikgu buka pin. Okey, paparkan permohonan ditolak. Lepas tu pula dia kena ada tamat jika kat sini. 3.3. 3.3 tamat jika. Okey. Sekejap dia dah bertindan dekat situ. Cikgu alihkan sikit. Okey, cikgu alihkan sikit. Biar duduk ke tepi sikit. Okey, jadi boleh nampak cikgu alihkan dia. Tulisan tu yang cikgu malas nak tulis tangan ni. 3.3 tamat jika. Okey. Tamat jika. Lepas tu dekat sini 3 nombor 4. Nombor 4 jika tidak. Okey. Jika tidak 2 kali. Kenapa jika tidak 2 kali? Sebab kita ada 2 jika. Jika tidak 4.1 paparkan permohonan ditolak. Paparkan, jadi diterima. Okey, yang ni diterima, yang ni ditolak. Dekat sini paparkan permohonan, yang ni pun ditolak juga. Okey, jadi ditolak tu dia keluar 2 kali. Sebab dia ada 2 jika. Jika tidak, permohonan ditolak. Nombor 5 tamat jika. Tamat jika. Nombor 6 tamat program. Nampak? Yang macam ni pun boleh. Yang macam ni kita panggil sebagai, yang ni kita panggil dia sebagai nested nested if statement. Nested if statement. Jadi nested if statement ni dia ada if, dalam if dia ada another if. If dalam if. Nested if statement ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai pernyataan pilihan bersarang. Pernyataan pilihan bersarang. Dan pernyataan pilihan bersarang ni agak kompleks. Macam mana kita nak elak daripada guna pernyataan pilihan bersarang? Cara nak elak gunakan pernyataan pilihan bersarang, kita gabungkan syarat ni. Kita gabungkan dua-dua syarat ni, kita gunakan dan. Nampak? Kita gunakan dan. Kita gabungkan dia, kita gunakan dan. Jadi bila kita gunakan operator dan, kita punya algoritma dengan coding kita nanti akan jadi lebih lebih senang untuk dibaca dan lebih senang untuk ditulis. Okey, berbanding dengan yang gunakan nested if, dia susah sikit. Kalau kita guna dan, kita buat sebaris sahaja dia punya syarat. Kalau kita guna nested if, syarat dia akan jadi 2 baris. Syarat yang pertama dengan syarat yang kedua. Okey, jadi serabut ada banyak baris pula syarat ni. Baris atas ada syarat, lepas tu dalam dia tu ada syarat yang lain pula jadi serabut. Jadi nak elakkan awak serabut, awak elakkan guna nested if statement. Elakkan guna nested if statement, awak gunakan if else statement. Yang ni kita panggil sebagai, yang bawah ni kita panggil sebagai if else statement. Okey, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai pernyataan dui pilihan, if else statement. Dan pernyataan dui pilihan ni dia lebih mudah berbanding dengan nested if else. Okey, dan oleh kerana ada 2 syarat, kita gabungkan syarat tu menggunakan operator dan. Okey pelajar, macam mana? Boleh faham? Okey, Nuha dapat faham. Pelajar lain? Wong Cikai, Even, Carson, macam mana? Dapat tak? Dah bersambung sel-sel otak awak? Dah bersambung dah sel-sel otak awak ni bila jumpa je soalan sel otak tak berfungsi. Kenapa sel otak tak berfungsi? Tu dah
Belajar sahaja, belajar hafal, belajar hafal. Mana nak berfungsi sel otak? Awak dah belajar, awak apply lah apa yang awak belajar tu teknik-teknik pemikiran komputasional awak belajar tu apply semula dalam kehidupan seharian. Barulah lekat barulah sel otak awak bersambung Yang ni awak duk belajar hafal, baca hafal, baca hafal. Tapi tak guna pun apa yang awak belajar. Kita belajar ilmu ni untuk digunakan Bukannya ilmu ni kita belajar untuk hafal. Tu salah tu. Ilmu ni kita belajar untuk digunakan Jadi bila awak belajar, gunakan ilmu apa yang awak belajar. Jangan simpan ilmu tu. Ni duk, duk belajar hafal habis. Okey, jadi sentiasa praktis. Okey, bila awak sentiasa praktis, lama-lama awak akan mahir. Lama-lama awak akan mahir. Cikgu pun sama juga macam tu. Cikgu pun dulu benda ni cikgu dah belajar lama dekat universiti. Tahun 98. Tahun 98-97 cikgu belajar benda ni. Bayangkan, macam mana cikgu boleh ingat 98-97. Cikgu ingat lagi sampai sekarang. Sebab cikgu sentiasa praktis. Bila kita praktis banyak kali, lama kita jadi mahir. Okey, kita rehat sekejap 5 minit. Okey, awak pun dah penat. Okey, nanti kita akan sambung. Oh, dia ada lukis catak alih. Okey, tak apa. Daripada sudokut lukis catak alih. Jadi nanti kita akan sambung tentang catak alih. Kita rehat 5 minit. Okey, sekejap. Dah nak habis masa ni. Habis masa pukul 10. Okey, tak apa. Kita skip rehat. Kita terus sambung sebab masa pun dah nak habis. Kita habiskan yang catak alih ni. Okey, daripada sudokut, macam mana kita nak buat dia punya daripada sudokut, macam mana nak buat catak alih? Kalau awak gunakan nested if, jika awak buat macam ni awak buat tadi nombor 3 jika jantina sama dengan lelaki. Lepas tu awak letak dekat dalam tu 3.1 jika umur greater than or equal to 18. Okey. Bila awak buat nested if, dalam catak alih pun awak kena guna nested if. Jadi dalam catak alih macam mana yang jenis macam ni pula? Dalam catak alih awak ada 2 syarat. Syarat yang pertama, jantina sama dengan lelaki. Letak dalam mana? Letak dalam diamond. Letak dalam diamond ni. Okey, sebab dia ada equal operator. Dia ada equal operator letak dalam ni. Lepas tu bila true, dia pergi balik ke syarat yang kedua, jika umur. Jadi tak dalam soal. Adakah umur lebih besar atau sama dengan 18? Letak dalam yang ni lagi. Lepas tu bila true buat apa? Bila true paparkan diterima. Paparkan diterima. Yang ni output lah. Paparkan diterima. Okey, jika tidak buat apa? Jika tidak paparkan ditolak. Paparkan ditolak. Okey. Yang ni pun bila false. Yang ni bila false buat apa? Bila false pun sama juga yang atas ni. Sekejap. Yang atas ni bila false dia akan paparkan ditolak juga. Dia akan pergi ke bawah juga bila false. Bila false dia akan paparkan ditolak. Lepas tu barulah dia akan tamat. Okey. Yang ni catak alih kalau awak gunakan nested if else. Bila awak gunakan nested if else, dalam awak punya catak alih kena ada 2 syarat. Syarat yang pertama, syarat yang kedua. Kenapa pula kena letak 2 syarat dalam catak alih? Dah sebab awak dalam sudut awak letak nested if. Okey. Jadi bila awak gunakan nested if, dalam catak alih syarat ni kena letak dalam 2 diamond. Kena letak dalam 2 diamond. Sebab awak gunakan nested if. Diamond pertama, syarat yang pertama. Diamond yang kedua, syarat yang kedua. Boleh?
Dapat tak pelajar? Yang ni jika awak guna nested if statement. Okey. Jika awak guna nested if statement, dalam sudokod dia macam ni, dalam carta alih awak kena guna 2 diamond untuk 2 syarat. Satu syarat, satu diamond, 2 syarat letak dalam 2 diamond. Yang ni jika awak gunakan nested if statement. Okey, atas dia ada input dah, dia ada mula, lepas mula dia ada input, lepas input dia pergi syarat, dia akan jadi macam ni. Boleh faham pelajar? Tolong respon. Ataupun awak tak faham. Okey, pun juga tolong respon kalau awak tak faham. Okey. Bagaimana kalau awak gunakan operator dan? Awak bukan gunakan nested if statement. Awak gunakan if else statement. Okey. Kalau awak gunakan if else statement, dia bergantung kepada awak punya pseudocode Lain pseudocode, lain dia punya carta alih. Awak jangan ingat pseudocode berbeza, carta alih sama. Tak. Lain awak punya pseudocode, lain awak punya carta alih. Carta alih ni dengan pseudocode dia mesti selari, mesti selari. Jadi kalau awak gunakan pseudocode yang ada if else statement, awak gunakan carta alih yang if else statement. Kalau pseudocode awak gunakan nested if statement, dalam carta alih pun awak gunakan nested if statement yang ada 2 diamond. Yang ada 2 diamond tu kita panggil nested if statement. Sebab awak punya pseudocode guna nested if statement. Okey, bagaimana kalau awak gunakan if else statement? Okey, bila awak gunakan if else statement, awak gunakan operator dan. Kita ada syarat yang pertama. Katakanlah saya namakan dia sebagai expression yang pertama. Lepas tu kita ada dan. Lepas tu kita ada syarat yang kedua. Katakanlah saya namakan dia sebagai expression 2. Okey, macam mana dia punya carta alih? Okey, carta alih dia macam ni. Lebih ringkas. Kita ada mula. Lepas tu ke bawah kita ada masukkan input. Okey, input dia kita ada nama. Apa lagi input tadi? Cikgu dah lupa dah. Kita ada nama, kita ada nombor kad pengenalan. Okey, lepas tu kita ada apa lagi? Jantina, umur, nombor telefon. Jantina, umur, nombor telefon. Okey. Tadi kan saya gabungkan masukkan ni. Jadi dalam carta alih pun kita boleh gabungkan dia. Okey, selesai. Selepas tu kita gunakan ni dah kita gunakan if else statement. Jadi carta alih dia kita buat syarat. Adakah yang pertama, adakah jantina sama dengan lelaki? So kita buat adakah jantina sama dengan lelaki? Okey, dan kita ada dan umur lebih besar atau sama dengan 18, letak tanda soal. Letak tanda soal. Okey, dan benda ni kita letak dekat dalam diamond, simbol diamond. Jadi kita letak dalam simbol diamond. Okey. Ke bawah sikit.
Kita letaklah simbol diamond ke bawah. Jadi untuk if else statement, simbol diamond ni awak guna satu je. Yang tadi awak guna dua. Sebab apa awak guna dua? Sebab awak gunakan nested. Jadi kalau nested if statement, diamond kena ada dua. Tapi kalau awak gunakan if else statement, diamond tu ada satu sahaja. Dan bergantung kepada variasi struktur kawalan pilihan yang awak guna. Awak tengok variasi mana yang awak guna. Jadi if else statement, catat ada dia dengan nested if statement tak sama. Jadi bila true dia buat apa? True macam ni pula. True. Bila true dia akan paparkan permohonan akan diterima. Okey, buat simbol dia. Permohonan akan diterima. Yang ni yang kalau awak gunakan first statement. Okey. Yang ni cikgu nak gerakkan sikit. Dah penuh. Alihkan ke atas sikit. Oops. Okey. Jika tidak, okey, bila false, dia akan paparkan permohonan akan ditolak. Okey. Lepas tu dia akan pergi ke bawah. Nak cantikkan dia, kita cantumkan guna connector. Bagi dia lebih cantik. Lepas tu dia ke bawah lagi, dia akan tamat. Dia akan tamat program. Okey, yang ini merupakan catat alih. Catat alih jika awak gunakan if else statement. Yang ini catat alih kalau awak gunakan if else statement. Okey, boleh faham pelajar beza antara tadi? Tadi kita gunakan nested if statement. Bila nested if statement, satu syarat, satu diamond. Jadi kalau ada dua syarat, kita letak dua diamond. Tapi kalau awak gunakan if else statement, awak gunakan dan, kita guna satu diamond sahaja. Okey, dan tu kita letak dalam diamond sekali. Boleh faham tak pelajar? Ada apa-apa soalan? Tak ada soalan. Okey. Kalau tak ada soalan, kita akan berhenti setakat sini. Lepas ni kita akan sambung topik yang kita belajar. Sebab minggu depan awak dah exam kan? Lepas habis exam, kita berhentilah bincang pasal soalan-soalan ni. Banyak sangatlah kita bincang. Kita sambung kita punya topik sebab kita nak habiskan kita punya syllabus. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita berhenti setakat sini. Kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu depan, hari yang sama, masa yang sama. Okey, jumpa lagi. Terima kasih semua. Okey, Anda sama-sama. Okey, sama-sama ya. Okey, bye Noha. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama ya. Okey.